Tidak boleh kita jadikan bayaran sewa tadi kan pada rumah dengan apa-apa yang diperlukan oleh rumah tersebut. Maksudnya macam ni. Saya sewakan rumah saya pada awak. Bayarannya awak bina pagar sekeliling rumah. Jadi bila awak bina pagar, itulah sewa setahun. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ya. Dan tak boleh sewa kereta dengan minyak kereta. Walaupun perkataan kita gunakan bukan sewa. Contoh, pinjam kereta, gimana? Pergi Pekan, boleh pinjam. Tapi minyak tu nanti isi penuh lah. Contoh. Walaupun kita tak kata kita sewakan kita. Kita suruh dia isi minyak penuh. Tapi ibrah. Apa yang dihukum dalam Islam tidak dianggap pada apa yang kita ungkapkan. Kita cakap apa dah. Dan hukum adalah apa yang kita laksanakan. Walaupun kita kata bukan sewa, bila ada timbal balik, ia dinamakan sebagai sewa. Jadi sewa itu tidak sah. Kalau kita yang minta. Nampak? Kita yang minta. Tapi kalau kita tak minta. Ni pinjam kita gimana? Pergi Pekan, buat kerja sikit. Dia pulangkan balik kita, dia cuci kereta kita, dia isi minyak penuh. Dia yang sendiri nak, bukan kita minta. Maka itu tidak menjadi masalah. Tidak dianggap sebagai upah. Itu dianggap sebagai hadiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana lil ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah li islahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, dituani kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama bertemu sekali lagi pada hari ini setelah hampir 2 bulan. 2 bulan kuliah kita ditangguhkan disebabkan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi hari ini kita akan sambung dalam bab sewaan, al-ijarah, bab sewaan. Kita dah masuk rukun yang keempat, iaitu upah. Dan kita telah bincangkan syarat yang pertama. Hari ini saya ulang, saya ringkas supaya apa yang kita pernah bincangkan sebelum ni datang dalam kepala kita ketika mana kita bahaskan masalah ni. Jadi syarat yang pertama, bayar sewa mestilah barang yang suci, bukan najis. Najis sama ada najis hissi, memang betul-betul najis, macam anjing, babi dan sebagainya, ataupun najis maknawi. Dari sudut maknawi dinamakan najis. Najis seperti berhala. Berhala ni kalau kita pegang bukan najis, kan? Isi dia tak najis, tak perlu kita bersihkan. Dia bukan najis muakhafah, bukan najis mutawassitah, dan bukan najis mughalladah. Tapi di sudut maknawi, maknawi terjemah apa? Dari sudut nak terjemah apa? Hissi benda yang kita nampak, maknawi benda yang kita tak nampak. Apa? Maksudnya dalam bahasa Melayu dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari sudut syaraknya, benda tu dianggap sebagai najis. Najis maknawi. Najis yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, tapi dia najis. Sebab dia boleh merosakkan akidah umat Islam.
Dan sebelum ni kita dah bincang dulu. Bila kita dah kata patung berhala tidak boleh dijadikan sebagai upah, kita pun dah bincang secara ringkas perbahasan tentang patung. Apakah patung-patung yang boleh disimpan, apakah patung-patung yang tidak boleh disimpan. Jadi secara umumnya kita simpulkan, semua patung tidak boleh disimpan melainkan dua perkara, dua jenis patung. Yang pertama, patung yang dijadikan mainan untuk kanak-kanak. Kanak-kanak, tak kira kanak-kanak lelaki atau perempuan. Teddy bear untuk perempuan atau patung Ultraman untuk kanak lelaki, tidak ada masalah untuk disimpan. Yang kedua, patung yang tidak boleh hidup dengan keadaan begitu. Contoh kita kata patung tu kepala je. Dia boleh teddy bear, kepala je. Tak boleh hidup. Ataupun patung yang terputus sampai perut, mana boleh hidup. Perut je, tengah perut. Buah pinggang tak ada apa, tak ada, biasanya tak boleh hidup. Atau patung yang tengah-tengah badan dia berlubang. Kita buat lubang. Yang biasanya kalau binatang begitu tak boleh hidup, maka patung-patung itu tidak menjadi kesalahan kalau disimpan di rumah. Jadi apa yang viral ni, isu Ustaz Zaidul kata haram tidur dengan patung melainkan kanak-kanak. Jadi realiti ni memang macam tu. Memang Islam ajar macam tu. Kita kena ubah kebiasaan. Jangan bagi anak kita yang dah balik, dah besar, hadiah patung. Hadiah patung. Dan patung juga tidak digalakkan terlampau besar untuk mainan kanak-kanak. Tak adalah sampai haram, tapi ulama kita kata tidak digalakkan patung yang terlampau besar. Kita dah bincang secara detail masalah itu. Hari ini kita nak bincang syarat kedua dan ketiga. Tapi pedih sikit tuan-tuan. Kita baca ni pedih sikit ya. Adalah masalah-masalah yang bertentangan dengan apa yang selalu kita buat. Kan? Yang isu ni kalau kita tulis di media sosial akan jadi masalah. Tapi kita kena cakap sebab ini adalah apa yang ditetapkan oleh syariat. Kan Nabi kata qulil haq walau kana murra. Katakanlah benar walaupun benda itu pahit. Okey, baik. Okey. Syarat yang kedua, antakuna muntafi'an biha. Upah tu, bayaran sewa tu mestilah boleh dimanfaatkan. Fala yasihu ja'lu ujrati syai'an la yuntafa'u bihi imma li hissatihi kal hasyarat wa habbatai hantah. Maka tidak boleh dijadikan upah perkara yang tidak bermanfaat. Sebab apa? Sebab dianggap benda itu tidak bernilai. Contoh hasyarat, serangga. Saya nak upah buat rumah. Nanti setiap hari saya bagi upah 100 ekor semut. Apa faedah semut tuan-tuan? Tak ada. Jadi semut tidak boleh dijadikan upah. Ataupun habbatai hantah. Biji gandum 2 biji. Susah. Sebab kita tak biasa nampak biji gandum. 2 biji beras. Betul penjodohan dia biji. 2 butir. 2 butir beras. Boleh buat apa dengan 2 butir beras tuan-tuan? Beras ni bukan najis. Beras ni boleh makan. Tapi bila bagi 2 butir je, ianya tidak anggap berharga. Tak pernah dalam dunia ada orang masak nasi pakai 2 butir beras. Jadi ianya dianggap sebagai benda yang tidak bernilai, benda yang tidak berharga. Jadi benda yang tidak berharga tidak boleh dijadikan upah. Wa imma li'idaihi kal hayawanatil muftarisah. Ataupun berbahaya, boleh menyakitkan. Contoh haiwan-haiwan yang liar. Haiwan liar. Tolong saya. Saya bagi upah. Tolong upah repair kereta saya. Nanti saya bagi seekor
ular tedung. Walaupun orang yang repair tu dia suka ular tedung, tapi ular tedung tu dia anggap sebagai benda yang tidak berharga, tidak boleh jadikan upah dan tidak boleh dijual beli. Saya tak ingat saya pernah sebut ke tak pernah sebut. Maksudnya haiwan-haiwan yang berbahaya ni tidak boleh dijual beli sebab dianggap tidak bernilai, dia berbahaya. Sebab tu ada hadis yang sahih datang daripada hadis sahih Muslim yang mengatakan Nabi Muhammad SAW menegah daripada bayaran kucing liar. Nah, ada orang salah faham. Dia pun kata kucing tak boleh jual. Bukan. Kucing liar tu maksudnya anak beranak singa lah. Kucing. Kucing yang liar dekat hutan tu, yang ganas tu. Yang ganas tu, yang liar. Bukan kucing yang baik ni. Dah, kucing hutan. Kucing liar. Sebab apa? Sebab membahayakan. Dia boleh lukakan kita dan sebagainya. Membahayakan, tidak boleh dijual beli dan tidak dianggap sebagai berharga. Bila tidak dianggap sebagai berharga, maka tidak boleh dijadikan sebagai upah ataupun bayaran sewa. Baik. Ataupun sebab wa imma li hurmati isti'malihi, ataupun sebab haram gunakan dia. Tak boleh gunakan dia syar'an ka alati lahwi, seperti alati lahwi, alat-alat muzik yang diharamkan. Banyak kali kita bincang dah, saya tak nak belah panjang. Berhala kan, dan gambar-gambar yang diharamkan. Baik. Gambar yang diharamkan, gambar. Saya tunggu guru saya Al-Fadhil Ustaz Salman Suri cetak buku dia tentang patung dan gambar, tapi sampai sekarang tak cetak-cetak lagi. Saya pun tak tahu sebab apa. Dulu dah habis kat Mesir dulu dia pernah cetak cantik hukum patung gambar. Antara perbahasan gambar ni, gambar mana yang haram? Kita tangkap gambar haram tak? Dah kalau kita tangkap gambar tak haram, gambar mana yang haram? Yang disebutkan dalam hadis ni. Jadi ulama ada beberapa pandangan. Sebagian ulama mengatakan suar dengan asnam ni benda yang sama. Patung. Maksudnya dia patung lah. Suar ni maksudnya asnam. Oh Ustaz, saya tengok orang kamus suar maksud dia patung. Sabar tuan-tuan. Bahasa Arab ni kadang-kadang satu perkataan ada banyak makna. Surah ni dalam bahasa Arab atau suar dalam bahasa Arab boleh makna gambar, boleh makna patung. Jadi sebagian ulama mengkategorikan yang dimasukkan suar dalam hadis Nabi Muhammad SAW tu patung. Jadi lukisan tidak, ini masalah. Itu pandangan yang pertama. Tepat tak pandangan? Kita tak boleh kata imam kita yang pandangan tepat tak tepat. Tak tepat maksudnya tak betul. Saya ada tengok satu posting, ada seorang bawah, seorang doktor, dia mempertahankan sahabat dia menggunakan perkataan pandangan Imam Syafi'i tak tepat. Tuan-tuan, dalam kamu dia bahasa pusaka, tepat tu maksudnya betul. Tak tepat maksudnya pandangan Imam Syafi'i tak betul. Tak boleh. Dalam masalah fiqh, kita kena meraihkan khilaf sebab setiap pandangan ada dalil. Tapi saya baca ni kuat. Tuan-tuan buka kitab Ikhtilafat karangan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ikhtilafatul Hadis, kat saya buku tu. Saya pernah belajar buku tu. Bila kita baca, Imam Syafi'i bawa banyak pandangan. Pandangan pertama, kedua, ketiga, dan dia tarjihkan pandangan dia apa. Bila kita baca pandangan Imam Syafi'i bawa berserta dalil, kita akan rasa pandangan inilah paling kuat. Baca pula pandangan kedua, baik. Lepas baca hujah yang kedua, pandangan inilah paling kuat. Baca ketiga, pandangan inilah paling kuat. Maksud kita baca semua pandangan yang keluar daripada yang muktabar, daripada mana-mana mazhab, semuanya ada dalil yang kuat. Jadi tak boleh kata tak betul. Dalam Islam ni bukan benda satu je. Yang ni semua salah. Dah. Kita kena berlapang dada.
Yang betul-betul tu mana? Wallahu a'lam, kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam mana boleh pergi situ? Pandangan yang kedua tentang patungan gambar ni. Pandangan kedua. Patung gambar yang haram adalah gambar yang diukir atau gambar yang dilukis. Lukisan atau ukiran. Itu pandangan kedua. Adapun gambar kita ni, gambar kita tak gambar ni, tidak dianggap gambar, menggambar. Kita bukan menggambarkannya, kita bukan lukis gambar, tak. Gambar kita ni hanyalah pantulan cahaya. Sebab tu majoriti ulama sekarang kata gambar kita ni tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Boleh. Boleh. Pandangan dulu tu boleh. Jadi pandangan yang ketiga, semua gambar tak boleh. Ini yang dipegang oleh sebagian ulama. Masih ada lagi tamu ulama yang mazhab yang berpegang teguh pada mazhab Hanafi. Ulama-ulama di India, di Pakistan, ramai lagi yang tidak membolehkan gambar. Apa pun pandangan kita tuan-tuan, kita kena raikan khilaf. Kita saya lebih cenderung, saya tak kata tepat saya lebih cenderung pada pandangan yang kedua. Ada ulama macam tu. Ada orang kata orang Melayu ni sopan, sebab tu dia tak bagi cakap tak betul. Arab biasa je. Saya nak tanya, Arab yang mana? Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dia ada banyak pandangan yang dirasa lebih kuat berbanding pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi tak letak pandangan dia ketika mana membahaskan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dia tak kata dalam masalah ni pandangan dalam masalah hukum macam ni, dah. Dia kumpul pandangan-pandangan itu, dia letak satu kitab Ikhtiyarat. Dia kata apa? Pilihan An-Nawawi. Maksudnya dia kata, aku pilih. Bukan tak betul, cuma aku lebih cenderung pada pandangan ni. Ini adab ulama, tuan-tuan. Bukan masalah Melayu, bukan masalah orang Arab. Masalahnya bagaimana kita berlapang dada dengan perbezaan pandangan. Baik, saya lebih cenderung kepada pandangan yang kedua. Bila kita tengok perbahasan sebagainya, lebih kuat ya, sebab ada beberapa keadaan Nabi Muhammad SAW suruh gunting. Suruh gunting, apa nama dia? Suruh gunting tirai, apa nama dia? Langsir. Nabi suruh gunting langsir, sebab kat langsir tu ada lukisan. Jadi pandangan yang kedua tu saya nampak lebih kuat lah. Saya lebih cenderung kepada pandangan tersebut. Baik. Jadi jangan, lepas saya pernah nampak orang yang pegang pada pandangan, dia keras. Dia pegang pandangan ketiga. Bila dia datang orang rakam dia pam yang orang. Pernah? Tuan-tuan pernah nampak? Saya pernah nampak. Haram. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu kan. Kita berlapang dada. Baik. وذلك لأن هذه الأشياء وأمثالها مما لا نفع فيه لا يعد مالا فلا يصح أخذ المال في مقابلته. Sebab perkara-perkara seperti ini yang tidak ada manfaat, maka tidak dianggap sebagai perkara yang bernilai. Maka tidak dianggap sebagai bernilai dan tidak dianggap sebagai harta. Bila tidak dianggap sebagai harta, tidak boleh dijadikan alat untuk membayar. Baik. Yang ketiga, antakuna maqduran ala taslimi. Kita mesti boleh serahkan. Kalau ada barang kita yang kita tidak boleh serahkan. Contoh, kita ada burung 3 ekor terlepas. Kita pun jual burung tu. Tu burung kakak tu saya punya harga 3,000. Pergilah tangkap. Saya jual dengan harga 2,000, tapi tangkap sendirilah, tak boleh. Sebab tidak mampu diserahkan. Atau barang tersebut tak ada pada dia. Orang lain rampas barang dia. Ada gangster rampas barang dia. Tapi ada gangster contoh, ambil tanah dia saya rampas, tapi geran pada dia. Dia pun jual tanah tu, dia bagi geran. Bila orang datang tengok, tak boleh masuk, kena pagar.
pun tak boleh tuan-tuan. Kita mesti pastikan kita boleh serahkan barang tersebut. Yang keempat, an yakuna lil 'aqidi wilayatun ala daf'iha. Dia ada wilayah, dia ada kekuasaan barang tu sama ada bimilkin aw wakalah. Milik kita atau kita jadi wakil. Milik kita sewakan atau kita jadi wakil pada syarikat. Kita sewakan. Tak boleh barang yang diberikan kepada kita sebagai amanah kita sewakan. Contoh, abang kita kerja dekat Dubai. Dia ada rumah. Rumah dia selesa, ada kolam renang semua. Dia pun kata tolong jagalah. Okey. Amanah kita jaga. Kita duk fikir. Ni kalau jaga tak duduk rosak, betul tak? Baik, saya buat homestay. Ada kolam renang. Orang kan sekali cari homestay ada kolam renang. Dia pun sewakan RM500 semalam tanpa kebenaran daripada abang ni. Maka perbuatan itu tidak sah. Akad itu tidak sah. Akad tidak sah, memberi kesan pada bayaran yang diterima. Bayaran terima hukumnya haram. Baik. 5. Antakuna maklumah lil 'aqidaini. Mesti tahu. Dua orang yang akad ni tahu. Fala yasihu iyarat ad-dari bima tahtaju min imarah wala iyarah sayarah biuqudiha. Aw dabbah bi'ilfiha li jahalatil ujrah fi hadhihi halat. Okey. Maka kat sini tidak boleh kita jadikan bayaran sewa tadi kan pada rumah dengan apa-apa yang diperlukan oleh rumah tersebut. Maksudnya macam ni. Saya sewakan rumah saya pada awak. Bayarannya awak bina pagar sekeliling rumah. Jadi bila awak bina pagar, itulah sewa setahun. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ya. Dan tak boleh sewa kereta dengan minyak kereta. Walaupun perkataan kita gunakan bukan sewa. Contoh, pinjam kereta gimana? Pergi pekan. Boleh pinjam. Tapi minyak tu nanti isi penuh. Contoh. Walaupun kita tak kata kita sewakan kita. Kita suruh dia isi minyak penuh. Tapi ibrah. Apa yang dihukum dalam Islam tidak dianggap pada apa yang kita ungkapkan. Kita cakap apa dah. Dan hukum adalah apa yang kita laksanakan. Walaupun kita kata bukan sewa, bila ada timbal balik, ia ini dinamakan sebagai sewa. Jadi sewa itu tidak sah. Kalau kita yang minta. Nampak? Kita yang minta. Tapi kalau kita tak minta. Ni pinjam kita gimana? Pergi pekan, buat kerja sikit. Dia pulangkan balik kita, dia cuci kita, dia isi minyak penuh. Dia yang sendiri nak, bukan kita minta. Maka itu tidak menjadi masalah. Tidak dianggap sebagai upah. Itu dianggap sebagai hadiah. Dia hadiahkan kita. Kan? Saya biasa dulu pinjam helak kawan kan. Helak kawan tu, helak member tu bapak botol. Dah pergi masuk sawit minggu-minggu. Jadi kita bila pinjam kita basuh. Sebelum guna basuh, lepas guna basuh isi minyak penuh. Kawan seronok kan. Itu tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak mensyaratkan sebegitu. Kalau dia mensyaratkan, maka ianya dianggap sebagai sewa. Jadi hukumnya tak sah. Sebab apa tak sah tuan-tuan? Isi minyak penuh kita. Berapa ringgit? Berapa liter? Hari ni kita isi berapa liter? Pernah tak setiap minggu kita isi penuh sama liter? Tak pernah. Jadi bernyanyi tak dia
Tak jelas. Tak jelas. Baik. Dan lain-lain ya. Ini penting. Bawah wa minal jahalati fil ujrati an taj'ala juz'an minal ma'juri yahsulu bi 'amalil ajir kama idza sta'jarahu liyadhbaha syatan wa yaslakhaha bi jildiha aw juz'in minha li jahalati bi thahnil jildi aw qadril juz'i. Baik. Antara jahalah, antara ketidakpastian. Jahalah. Boleh terjemah ketidakpastian, boleh. Yang kita tak pasti nilainya apa, nilainya berapa, yang dianggap tidak sah adalah bila kita menjadikan sebahagian daripada hasil kerja itu adalah upah. Contoh, kalau kita upah seseorang untuk sembelih kambing, sembelih lembu, kita pun bagi upah dia kulit dia, maka hukumnya tidak sah. Sebab apa tak sah? Sebelum disembelih, tahu tak berapa gram, berapa kilogram kulit tu? Kulit lembu, tahu? Tak tahu. Ataupun sebagai orang yang sembelih dapat kepala, upah kepala pun tak sah. Sebab apa tak sah? Kalau kita dah janjikan, tuan-tuan, tak kisahlah kita kata upah tak upah. Tapi kalau janji kau tolong aku sembelih, nanti aku bagi kepala, upah langsung. Itu dikirakan upah. Tak boleh kita kata begitu. Sebab lepas kita sembelih, kepala dia berapa kilo? Tak pasti. Ataupun kita upah orang jaga kebun kita ambil sawit, dan kita janjikan 10% daripada jualan sawit akan jadi upah dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Samalah juga. Tak boleh. Sebab apa? Akan berlaku ketidakpastian. Sawit bulan ni harga berapa? Bulan depan harga berapa? Hari ni kebun kita berapa tan? Bulan depan berapa tan? Jadi benda yang tak pasti. Tak boleh. Tapi di sana, kalau bukan kaedah upah, ada kaedah lain yang kita boleh buat, angkat menjadikan sah. Yang ni yang banyak diamalkan oleh institusi perbankan Islam. Tapi kita kata helah, bukan helah tuan-tuan. Beza akad, bezalah hukumnya. Kalau akad tu ubah tak sah. Tapi kalau kita ubah, contoh, kita ubah. Kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi akad pelaburan. Kita sebagai pelabur, kita sediakan semua sekali duit. Dia sediakan tenaga. Keuntungan kita janji, untung setiap bulan kau dapat 30%, aku dapat 70%. Tidak jadi masalah. Boleh. Tapi mestilah keuntungan itu berdasarkan persen, bukan keuntungan tetap. Dalam pelaburan ada syarat lain pula. Tak boleh pula kalau kita gunakan akad pelaburan, tak boleh kita tak satu MI khusus. Saya bagi duit, saya bagi kebun, saya bagi kereta, saya bagi segalanya, saya bagi lori, awak urus. Yang penting setiap bulan saya dapat RM5,000. Tak sah. Kalau akad tu pelaburan. Kalau nak pakai persen, kalau kita nak ambil persen keuntungan, setiap bulan kita pakai akad pelaburan. Kalau kita nak bagi dia bayaran tetap, setiap bulan berapa, kita bagi akad sewaan ataupun upah ijarah. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Ini bukan masalah hilah tak hilah. Tak. Masalah akad yang kita pakai itu sah ataupun tidak berbeza bagi setiap tajuk, bagi setiap muamalah. Baik. Berapa sekarang? Sempat. Lega. Kalau tak takut tak ada habis. Begitu juga bawah dia kata wa kadzalika idza sta'jarahu liyathina lahu qadran muayyanan min qabhi wa juz'in mimma yakhruju min daqiqihi ka rubihi aw khumusihi lil jahalati biqadri daqiq. Macam tu juga kalau upah wang untuk kisar gandum, upah dia mana? Upah dia 1/3 pada gandum tu. Maka hukumnya tidak sah sebab kita pun tak pasti lepas dikisar gandum tu berat dia macam mana. Konklusinya tuan-tuan,
Dalam syarat ini, maklumah ni, kalau benda tu tidak diketahui secara jelas, maka tidak sah ianya menjadi upah. Mesti upah mesti tertentu. Baik. Wa yadkhulu. Ini penting untuk malam ni. Wa yadkhulu fi hadzal man'i min babi aula. Allah. An yu'ti man yaqumu bihi sadi zar'i bi nafsihi aw bi wasita ala juz'an min al-mahsul kal ushuri aw nahwihi ujratan 'ala al-hasad. Sama macam saya cakap tadi. Kita upah orang untuk jaga kebun, kita uruskan kebun kita. Tak kisahlah dia buat sendiri ke atau dia buat dengan alat, dengan sebahagian daripada hasil. Jadi tak sah. Ini saya dah bincang tadi ya. Melainkan kalau akad tu kita tukar kepada akad laburan. Kita melabur, tapi melabur tuan-tuan, kalau bulan tu sawit tak ada untung, pokok melawas, jadi sebagai pelabur kita rugi sebab tak ada untung. Dan sebagai pekerja, sebagai orang yang menerima pelaburan, pelaksana pelaburan tu, penerima pelaburan, dia pun rugi lah. Dia rugi apa? Rugi tenaga. Jadi dia tak dapat apa-apa, kita pun tak dapat apa-apa. Macam tu. Rugi sama-sama rugi, untung sama-sama untung. Kalau dalam bab upah, tak kisahlah rugi ke untung ke, kita kena bayar. Tu beza dia. Jadi jangan campur-campur. Kalau dalam bab ni saya pakai ujrah Kalau bab ni bukan. Dalam pelaburan hukumnya macam ni. Kok mana pun menang ke dia. Dia boleh susukan tukar akad ikut selera dia. Orang bijak sangat ni payah pula. Dia tengok mana yang untung ke dia. Baik. Okey. Ayyu'ti jubatal amwal lil jam'iyas wa nahwiha juz'an mimma yajbunahu minal amwal kathnaini fil ma'ah wa nahwi dzalik. Allah. Ni berat tuan-tuan, tapi kita kena cakap. Tuan-tuan kena ambil benda ni positif. Sebab dalam hukum fiqh hukumnya begitu. Bukan tujuan kita bincangkan benda untuk menghentam atau mengkritik mana pihak. Kita sampaikan apa yang Islam ajar. Isu ni isu yang masyhur. Banyak berlaku. Tapi orang malah nak ulas. Sebab apa? Sebab akan ada sisi negatif daripada sebahagian orang yang tak nak aku. Antara perkara yang diharamkan adalah ambil persen, ambil sebahagian daripada duit, persen daripada kutipan-kutipan yang dilakukan oleh yayasan-yayasan ataupun apa-apa derma. Kita kutip derma, kita kutip wakaf, kita ambil persen. Saya jadi ejen, contoh. Ni lalu kitab kita cakap lah, bukan niat kita nak mentam orang dah. Ada orang tak boleh terima. Tapi realiti macam ni tuan-tuan. Selama saya mengkaji masalah ni, saya tak pernah jumpa seorang ulama pun yang mahir dalam muamalat yang membenarkan kutipan persen. Tak ada. Contoh macam mana? Ada orang jadi wakil untuk masjid. Kita nak buat masjid, masjid nak tambah. Lambatlah. Kita kutip-kutip dekat kampung kita je payah dapat duit. Kita nak suruh orang lah pergi Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur kau banyak duit sikit, pergi tempat orang kaya. Tak pun ni pergi kuliah dekat IM. IM kan orang kaya. Pergi IM pergi mana atas haji tu, Kota Sas, pergi sana. Biasanya rumah besar ni duit banyak lah. Bukit Istana. Nanti cik tolong kutip derma kat sana untuk masjid. Nanti saya bagi 10% untuk cik. Maksud kalau cik kutip 1,000, 100 cik punya lah. Kalau cik kutip 100,000, apa? 1,000 cik punya lah. Kalau 100,000, 10,000 cik punya lah. Okey, tak apalah kalau macam tu saya ambil slot dalam radio lah. Seminggu mungkin dapat 2-3 ribu. Atau masuk 3 lagi lah. Untung.
Apa hukum kita ambil persen tu? Hukumnya haram. Yang pertama. Sebab apa hukumnya haram? Yang pertama, kalau kita bincang daripada sudut ijarah, sewa tu, upah tu mesti pasti. Betul tak? Upah tu mesti pasti, tetap berapa. Kalau kita nak upah orang buat kerja untuk masjid kita kena pastikan bayar apa. Macam kita bayar imam, jangan kita bayar AJK masjid, orang yang uruskan masjid. Mungkin AJK marah pula AJK, dah orang uruskan masjid siap. Nanti isu pula ustaz menuduh Masjid Torik milik AJK ambil gaji. Bukan. Maksudnya uruskanlah yang layak dapat gaji, yang biasa kita gajikan, Siap, Imam, Bilal, tertentu. Jadi kalau dia keluar, dia ambil persen. Berapa upah dia sebenarnya? Tertentu tak? Sebulan berapa? Tak tentu. Mungkin bulan ni upah dia 20,000. Mungkin bulan depan upah dia 100,000. Jadi bila tak jelas, maka hukumnya tidak sah. Itu yang pertama. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, kita ambil pada ni. Musonif bagi pedih. Dia kata apa? Tengok. Fahadhihi al-anwa' ijarah sahihah li'anna al-ujrah fiha majhulah. Wa yanbaghi an ya'lama anna akhdha hadhihi al-amwal bi hadhihi tariqah kasbun khabithun ghairu masyru'. Apa musannif kata? Ketahuilah, mengambil duit dengan cara ini merupakan satu cara cari duit yang khabith, yang hina. Ghairu masyru', yang tidak menepati syariat. Yu'akhadhu alai man ya'khudhuhu wa man yu'ti. Maka siapa yang ambil persen tu dan siapa yang bagi persen, kedua-duanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia anggap sebagai orang yang berdosa. Yu'akhidhu maksudnya yu'akhadhu maksudnya berdosa. Falyahdharil ladzina yukhalifuna syara' Allah Taala. Dan berhati-hatilah orang yang melakukan perkara yang menjanggah dengan syariat Allah. Wala siyama jubbatu amwal jam'iyat. Tak, lebih-lebih lagi orang yang ambil persen daripada NGO alladzina kaseeran ma takunul amwal allati yajibuna haqqan lil fuqara'i wa masakin. Yang kebanyakan harta diambil ni sebagai persen, orang bagi untuk orang fakir dan miskin, bukan bagi dia. Betul? Melainkan kalau dia declare, tuan, saya nak kutip derma untuk anak yatim. Setiap pemberian daripada tuan ni 10% saya punya. Kalau dia declare tak apa. Sebab apa? Sebab derma adalah berdasarkan apa yang didermakan. Kita bagi masjid untuk masjid. Kita bagi derma untuk anak yatim, untuk anak yatim. Jadi secara tak langsung dia telah mengambil duit daripada duit fuqara wal masakin. Ni kita risau tuan. Sebab tu tuan-tuan, belajar muamalat ni fardu ain kepada setiap muamalat yang kita nak jalankan. Kalau kita nak jadi wakil di kutip derma, wajib belajar ni, wakalah, dan wajib belajar ijarah, upah kita sah ke tak sah. Kalau kita nak melabur, wajib belajar istismar, bab pelaburan, wajib fardu ain, bukan sunat tuan-tuan. Dan hukum-hukum yang lain. Kalau kita nak sewakan rumah, wajib belajar ijarah. Fardu ain tuan-tuan, bukan sunat. Bukan ustaz kena belajar, tak. Semua kena belajar. Jadi hati-hati. Kalau ada yang terlibat sebelum ni, kalau kita boleh pulangkan, kita pulangkan balik duit kita ambil. Sebab kita dah tahu. Ini kita dah tahu. Sebelum ni kita tak tahu. Moga-moga Allah SWT ampunkan dosa kita. Bila tahu, kita pulangkan balik. Saya pun bukan tak pernah tuan-tuan buat tabung. Saya pernah buat tabung, ditawarkan juga, tapi saya tak ambil. Sebab saya buat. Cuma masa cakap tu, dalam mesyuarat cakap, nak cakap tu tak lepas.
Sebenarnya persen ni tak boleh. Sebab apa? Sebab hati tak kuat tuan-tuan. Maru'a minkum munkaran, ambil ulung sekali. Ingkar dengan hati. Mulut tak mampu. Tapi yang ini kebetulan kita baca kitab, kita sebut. Jadi tak boleh. Tak boleh ambil. Musannif cakap lagi. Fayakuluna juz'an minha zulman wa zawran. Maka orang-orang seperti ini yang ambil persen daripada kutipan anak yatim, kutipan masjid, jadi mereka ambil secara zalim dan secara tipu. Makan makanan yang haram. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka buat benda yang baik. Kami buat yayasan, kami buat NGO, kami bagi orang makan, kami bukan apa masalahnya, kami buat benda baik. Kami dah penat, jadi kami layaklah dapat persen. Mereka rasa begitu tapi hakikatnya bukan begitu. Mereka tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Allah. Falyahdhar. Saya tak pernah baca dalam kitab ni Fiqh Haji. Yang musannif tulis amaran teruk macam ni. Seolah-olah musannif kata ini benda yang dia normalisasikan walaupun itu salah. Kan? Lepas ni mungkin kita kena buat SOP kutip derma. Orang tak nak kutip derma pula. Dia kata apa? Falyahdhar haula sakhatallahu ta'ala falyahdhar haula sakhtallahi ta'ala wa iqabi. Maka mereka ini berhati-hatilah, takutlah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita dah bincang tentang perbuatan ambil persen dalam kutipan derma ni hukumnya haram. Tak kisahlah tuan-tuan guna wakaf ke, guna infak ke, gunalah apa-apa istilah. Yang walaupun hukumnya berbeza tapi atas dasar ambil persen hukumnya haram. Okey, baik. Jadi sebenarnya boleh tak kita bagi upah bagi orang yang ni? Orang yang kutip derma ni. Boleh bagi upah ke tak boleh? Sebenarnya boleh kalau dia dianggap bekerja dengan satu instansi tu. Nampak? Contoh, dia kerja dengan masjid, orang yang keluar untuk cari dana masjid. Tapi upah tu mesti tertentu. Upah dia, kita bukan bayar dia berdasarkan kutipan yang dapat. Dah. Kita bayar dia sebab tenaga yang dikeluarkan. Jadi kalau dia keluar, saya kata saya bayar gaji 3,000. Tolong cari kutipan untuk masjid ni sebab masjid nak buat bangunan ni. Bangunan ni jangka setiap setahun, jadi sebulan saya bayar 3,000 keluar cari sumbangan. Dia pun keluar pergi sana, pergi sini sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Sebab dia dianggap bekerja dengan masjid. Dia diupah untuk melakukan kerja untuk masjid. Bukan ambil komisen daripada derma wang. Masalah yang berlaku sekarang ni, kebanyakannya ambil komisen daripada derma. Ambil komisen daripada wakaf. Ini yang pengarang kata ambil hak orang fakir, orang miskin, orang masjid secara zalim dan tipu. Tanpa kita sedar. Jadi kalau berlaku perkara macam ni tuan-tuan, kalau kita mampu tegak, tak mampu cakap, jangan sesekali kita pertahankan. Saya kadang-kadang sedih. Sebab kadang-kadang kita cakap. Sebab kita sayang kawan-kawan kita. Inilah yang dengar-dengar lah. Tapi bila kita cakap macam tu, dengki itu tak apa komisen. Dia ingat kita ni kebuluh ke komisen ke apa? Kira tu. Sajalah tu ambil pandangan yang syadid. Islam ni luas. Ustaz, Islam ni luas. Tuan-tuan, kalau masalah khilaf, bawa khilafnya di mana? Jangan guna Islam ni luas. Islam ni agama yang memudahkan, tidak menyusahkan. Bukan masalah tu. Masalah sekarang, mana pandangan yang benarkan tuan-tuan? Kita tak jumpa pandangan yang benarkan. Tak jumpa. Antara tokoh di Malaysia, Profesor Asmadi, tuan-tuan mungkin kenal, orang faham. Dia jadi rektor dekat universiti mana? Si mana kat Kedah tu. Dia kata dia pergi muktamar macam tu juga. Bila bincang ulama,
Tak ada yang kata boleh. Tak ada yang kata boleh. Tapi bukan kata tak boleh. Orang bagi duit kat masjid, bagi upah kat imam. Tak boleh ni. Imam ambil duit masjid. Dah. Bukan. Itu dibayar berdasarkan tenaga dia. Tenaga kerja dia jadi imam. Tak ada masalah. Tapi mesti upah yang tetap. Jadi ini kita kena hati-hati. Okey. Okey. Ada satu masalah yang kita skip tadi. Ada satu masalah yang kita skip. Yang ketiga. Wa in yu'ti sama siratid daur wa nahwiha aidan juz'an binisbati muayyanatin min qimatin ma yabi'unahu kathnaini fil mi'ah aw thalatha. Macam tu juga kalau kita bagi upah pada simsar. Simsar ni orang ejen yang carikan pembeli untuk tanah kita. Kita janjikan juzuk tertentu. Kalau awak jual tanah saya bagi 2%, 3% daripada harga. Harga tanah tu awak jual berapa nanti? 3%. Juga tidak sah. Sebab apa? Sebab tanah tu dijual belum pasti harga dia berapa. Mungkin orang tawar. Kan? Ada tawar. Bila ada tawar, tak pasti hukum tidak sah. Jadi lagi bagus, kita takkan upah yang tetap. Kalau awak, kita tak panggil ni ujrah. Kita panggil ni, Allah saya lupa apa. Tak apalah tuan-tuan, lain kali saya ingat sangat lupa. Upah yang akan datang panggil apa? Tak tahu. Tak ingat. Kalau buat baru bayar. Tak ingat juga. Baru balik. Maksudnya dia bayar baru kita, kalau buat jadi baru kita bayar. Jadi baru kita bayar. Saya lupa ada satu akad upah juga, tapi kalau jadi baru kita bayar. Kalau jaya jual rumah ni saya bagi RM5,000, kena bagi amount tuan-tuan. Jangan bagi persen. Kalau persen, maka hukumnya tidak sah sebab dianggap sebagai majhul. Jadi cukup. Untuk malam ni saya minta maaf seandainya ada kataan yang menggurih hati. Kita tidak carakan melainkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat kita, apa yang telah dibahaskan ulama kita, semuanya untuk kebaikan kita semua di dunia akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.